Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan kerana sudi untuk bersama saya pada pagi ini. Untuk makluman Tuan, saya Nur Ilian Zati binti Muhammad Razi merupakan pelajar ijazah sarjana muda kaunseling dengan kepujian di UMT. Pada semester 3 ini, saya telah mengambil kursus maklumat perkembangan kerjaya COU 4500. Dalam kursus ini, saya dikehendaki untuk menyediakan satu laporan kerjaya di mana saya perlu menemu ramah seseorang mengikut kerjaya pilihan. Okey, baiklah Tuan, jika Tuan tidak keberatan, bolehlah Tuan memperkenalkan diri secara ringkas. Terima kasih Tuan. Okey, terima kasih Cik Liani. Saya ucapkan terima kasih kepada Cik Liani kerana sudi menemu ramah saya untuk kata tugasan Cik Liani lah dalam pembelajaran ijazah Cik Liani di sana. Okey, sebelum tu saya akan perkenalkan diri saya. Saya Lieutenant Komandan Ahmad Faisal bin Abdul Aziz, pegawai staf 2 pengambilan di Markas Tentera Laut Kuala Lumpur. Saya telah berkahwin dan mempunyai 2 orang cahaya mata, kedua-dua cahaya mata perempuan. Pengalaman dalam perkhidmatan saya telah berkhidmat lebih kurang 15 tahun, active service in dalam TLDM lah. Tapi kalau total pengalaman saya dalam bidang ketenteraan hampir 20 tahun lah, termasuk persekolahan saya. Saya sekarang menetap di nilai Negeri Sembilan dan ulang alik daripada nilai ke KL. Dah 2 tahun bertugas di tempat sekarang. Okey, terima kasih Tuan. Okey, soalan pertama, sejak bila Tuan terlibat dengan pekerjaan sekarang dan sudah pun berapa lama? Okey, secara total untuk saya mulakan pekerjaan ataupun kerjaya saya sebagai pegawai tentera laut bermula di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia iaitu pada tahun 2006. Kemudian saya menamatkan ijazah sarjana muda teknologi maritim di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia pada 2010 dan seterusnya saya aktif servis sehingga sekarang untuk tentera laut. Secara total untuk servis saya bersama tentera laut adalah selama 15 tahun. Manakala saya juga mendapat pengenalan pertama untuk ketenteraan saya di sekolah ataupun di Maktab Tentera Diraja yang bermula pada tahun 2002. Ketika itu saya berumur 14 tahun di Tingkatan 2. Secara keseluruhan TLDM saya telah berkhidmat selama 15 tahun. Total pengenalan ataupun berkhidmat dalam tentera lebih kurang 20 tahun. Okey, terima kasih Tuan. Okey, soalan yang seterusnya adalah siapa yang memberi galakan kepada Tuan untuk menceburi kerjaya sekarang? Okey, secara jujurnya orang yang pertama sekali memperkenalkan tentera ni lah kepada saya ialah bapa saya lah. Dia merupakan orang yang kuatlah menyokong saya untuk meneruskan ataupun menceburi bidang ketenteraan ni. Ianya bermula pada tahun 1999. Masa itu saya berumur 11 tahun, darjah 5. Bapa saya membawa saya ke expo tentera di Air Formosa. Macam biasa, bila expo tentera kita ada booth pameran kerjaya, ada demonstrasi ketenteraan. So semasa orang kata melawat di booth pameran kerjaya tu, bapa saya beritahu saya, okey, Faisal, dia kata, if awak nak meneruskan pengajian di Maktab Tentera Diraja, awak boleh meneruskan pengajian orang kata menjadi tentera. Sekolah berorientasikan tentera dan orang kata fully sponsored lah di sana. Actually yang membawa saya kepada minat pada tentera is orang kata ada allowance lah kat sana kan. Bapa saya kata masa tu kita kecil kan, dia kata okey ada allowance ni. And then dah pakai uniform semua. So kita pun memang actually minat pasal tentera ni dan kita masuk ke Maktab Tentera Diraja. Itu start saya mengenali tentera lah. Selepas saya masuk daripada form 2 tingkatan 2 hingga ke form 5 di Maktab Tentera Diraja, saya pun meneruskan orang kata pengajian saya lah di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Juga galakan daripada bapa saya lah, dia tidak menghalang saya. Dia kata kalau saya ingin meneruskan minat sebagai di dalam ketenteraan, teruskan cita-cita, dia akan menyokong penuh. Okey, soalan yang seterusnya. Okey, apa isu yang Tuan hadapi sekarang dalam kerjaya Tuan lah? Isu dalam kerjaya Isu ataupun cabaran. Cabaran dalam kerjaya Okey, cabaran yang dalam kerjaya sebagai seorang tentera ni, dan saya rasa pada diri saya juga adalah untuk kita tidak boleh tinggal di satu tempat pada masa yang lama lah. Maknanya kita selalu berpindah randah. Saya rasa orang awam di luar sana pun tahu kehidupan sebagai seorang tentera ni saling berpindah randah. Jadi apabila kita telah berkahwin, cabaran dia adalah family lah. So family adalah orang kata pendorong kita untuk meneruskan tugas. However, dan cabaran kita boleh orang kata atasi dengan orang kata kerjasama daripada isteri lah. Kalau kita dapat isteri yang kata boleh bekerjasama betul langsung, insyaAllah kita boleh meneruskan kerjaya tanpa rasa halangan ataupun cabaran untuk menjadikan satu
punca untuk kita berhenti bekerja. So ada walaupun masalah keluarga tu dirasakan agak mencabar, tetapi itu adalah option pada diri sendiri. Kalau saya rasa berjauhan dengan family itu adalah membebankan, saya akan suruh wife saya yang sekarang ni bekerja untuk berhenti dan follow saya ke mana sajalah apabila saya dipindahkan ke satu-satu tempat. Ataupun macam saya ambil pendekatan biar saya yang bergerak, keluarga saya itu wife saya tinggalkan di KL lah, since dia bekerja di sini, dan ibu bapa saya dan bapa mertua saya juga turut duduk sekitar berhampiran lah. Jadi apabila saya bertugas di kapal, misalnya lah, sebelum ni saya 2 tahun di kapal dan saya pun baru 2 tahun duduk dengan family. Saya 4 tahun di kapal, saya dah kahwin lebih kurang 7 tahun. 4 tahun saya di kapal, saya tinggalkan family saya di KL lah, bersama berdekatan dengan ibu bapa saya dan bapa mertua saya. Dan lain-lain cabaran untuk tugasan, bagi saya kalau kita minat, kita tak akan rasa tugas ataupun pekerjaan tu mencabar lah kan. Kita rasa seronok. Cabaran tu adalah keseronokan bagi saya lah. Setakat ni tak ada orang kata faktor-faktor yang menghalang saya untuk meneruskan saya punya minat lah dalam bidang ketenteraan ni. Okay, betul Tuan, cabaran juga macam satu proses pembelajaran juga kan. Betul. Okay, soalan yang seterusnya. Jadi soalan sama sebenarnya tapi Tuan dah jawab, so proceed pada soalan seterusnya. Okay, bagaimana Tuan, apa yang Tuan lakukan untuk meningkatkan kemahiran ataupun kefahaman dengan yang lebih mendalam dalam kerjaya sebagai tentera? Okay, untuk kita tingkatkan kefahaman dan kemahiran, paling basic adalah kita membaca. So kita membaca, faham, kemudian kita buat praktikal. Misalnya saya sebagai pegawai pengambilan, saya rujuk portfolio saya dan apa tugas-tugasan yang saya perlu buat, di situ saya rujuk. Ini tugasan sebagai staff lah. Sebagai staff, bagi saya tak berapa mencabar. Macam saya lebih suka duduk di kapal. Saya suka berlayar lagi, meninggalkan family. And then basically kalau kita nak meningkatkan kefahaman kita, lebih baik untuk kita praktikal buat. Mungkin kita ada salah, jadi kita perbaiki kesalahan, ataupun kita minta tunjuk ajar tak kira daripada orang bawahan ataupun orang di atas. Yang penting kita achieve objektif kita untuk melakukan satu pekerjaan tu dengan teratur, sempurna, dan paling penting dalam ketenteraan ni, terutamanya di kapal, dan selamatlah, tidak melibatkan apa-apa kemalangan nyawa lah ataupun kecederaan. Okey. Jadi yang utamanya untuk meningkatkan kemahiran secara basicnya adalah melalui praktikal. Itu untuk orang kata meningkatkan lagi kita punya kemahiran. Untuk kefahaman, kita just buat pembacaan. Semua once kita dah baca, kita dah faham, baru kita boleh praktikal dengan orang kata lebih mudah lah. Okey. Okey Tuan, soalan belum yang terakhir lagi. Apakah harapan Tuan dalam kerjaya yang sedang Tuan ceburi? Harapan saya mestilah kalau kita duduk di satu-satu penempatan ataupun pekerjaan, kita nak menjadi yang teratas kan. Tapi kita boleh orang kata menanam cita-cita untuk menjadi yang teratas, iaitu Panglima Tentera Laut. Walau bagaimanapun kita perlu masih banyak lagi orang kata belajar, latihan dan menimba pengalaman agar kita punya proses ke puncak tu dapat kita orang kata laksanakan dengan sempurna lah. So basically kalau Cik Liani nak tanya saya, dah tentulah saya nak menjadi Panglima Tentera Laut. Okay. Kalau diberikan rezeki, sebab dalam almost 3,000 pegawai Tentera Laut sekarang ni, hanya seorang je lah yang akan jadi Panglima Tentera Laut. A bit, orang kata, a lot of challenges lah untuk kita ke atas sana. InsyaAllah rezeki berpihak kepada Tuan. Okay, amin. Amin. Okey Tuan, seterusnya lain-lain maklumat tambahan. Okey, macam mana dengan grade ataupun grade ataupun pangkat dalam tentera? Basically macam ni lah, saya ceritakan, saya terangkan ada dua kemasukan untuk kemasukan tentera ni. Satu adalah peringkat bawahan, iaitu lain-lain pangkat, di mana kemasukan bermula daripada peringkat SPM sehingga ke diploma. So apabila seseorang individu memohon untuk memasuki prajurit muda, selepas diorang tamat latihan, mereka akan diserapkan ke bahagian lain-lain pangkat lah, iaitu peringkat bawahan. So di sini dia adalah peringkat daripada bawah sekali daripada rank ataupun pangkat dalam TLDM. Dan kemasukan kedua adalah kemasukan
pegawai, iaitu skim pegawai. Untuk pegawai pula, paling utama untuk kemasukan kita ambil daripada UPNM, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Bermula daripada umur 18 hingga ke 20 tahun dan perlu menjalani pengajian asasi di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia itu sendiri. So di sana selepas diorang pegawai kadet tersebut menamat pengajian di UPNM dengan CGPA minimum 2.7. Kalau dia tak tamatkan pengajian 2.7, maknanya dia tidak akan ditauliahkan sebagai pegawai tentera laut ataupun pegawai tentera darat dan juga udara. Untuk pemasukan kedua adalah melalui sistem pegawai graduan, di mana certain pengajian ataupun sarjana muda tidak ada dalam UPNM, tidak ditawarkan dalam UPNM. Contohnya perundangan ataupun kaunseling sendiri tak ada di dalam UPNM. Kebanyakan pegawai-pegawai kaunseling di UPNM adalah di dalam perkhidmatan tentera adalah daripada pegawai kemasukan graduan. Okay, kemasukan pegawai graduan iaitu pegawai yang ataupun orang awam yang telah ada ijazah dalam mana-mana bidang yang ditawarkan oleh perkhidmatan tentera. Dia membuat application lah untuk masuk menjadi pegawai kadet graduan. So once bahagian pengambilan mendapati ijazah yang diperlukan oleh perkhidmatan tu dimiliki oleh contohnya adik Cik Iliani lah sendiri kan. So kita akan buat kata pemilihan lah di situ. So pangkat akan bermula daripada lieutenant muda, iaitu pangkat pegawai yang terbawah. Dan insyaAllah kalau ada rezeki perkhidmatan pun dapat dilanjutkan sehingga berpensiun, bolehlah jadi Panglima Tentera Laut ke yang teratas. Okey. Tuan, bagaimana dengan kadar kenaikan gaji ataupun gaji minimum, gaji maksimum? Gaji minimum maksimum. Okey, basically untuk gaji sebagai bagi saya lah kan, pejawat awam yang dikatakan agak tinggi gajinya adalah dari bidang ketenteraan lah. So basically dia punya base untuk gaji adalah sama lebih kurang macam graduate biasa. Cumanya ada certain state allowance sikit lah dalam perkhidmatan. Allowance kalau di Malaysia Timur dapat dalam Malaysia Timur, and then kita dapat kolah, I think yang pegawai government awam pun dapat juga. And then kita ada imbuhan tetap perumahan, allowance hikmat tentera. So banyak juga lah ikut allowance. Basically for me, kalau kita sebagai seorang bujang and then telah memasuki tentera dan keluar sebagai seorang pegawai ataupun ALP, gaji yang diberikan tu adalah mencukupi. Sebab kalau bujang, definitely kita akan dapat rumah bujang lah. Kita tak perlu menyewa kat luar. Dan makan pun di sekitar perkhidmatan sebab dia bertugas di kawasan dalam kamp tentera juga. Termasuk juga yang pegawai lah. Melainkan kalau dia dah kahwin, kita akan minta quarters, cuma makan tu atas sendirilah. Jika tak ada quarters, kita akan sewa di luar ataupun beli rumah sendiri dan kita diberikan imbuhan tetap perumahan sekiranya layak.